Okey, alhamdulillah adik-adik sekalian. Jadi apabila Imam Syafi'i selesai menjawab soalan-soalan itu dengan lancar dan begitu tertib sekali, begitu pintar sekali jawapannya itu, jadi dia minta kepada Harun Ar-Rasyid dan melalui moderator majlis itu supaya dia boleh kemukakan satu soalan kepada tuan-tuan guru itu. Kalau tuan guru itu boleh jawab, maka alhamdulillah. Kalau mereka gagal untuk jawabnya, maka cukuplah setakat ini sahajalah. Jadi berhentilah daripada nawaitu yang buruk untuk memalukan dia, menjatuhkan dia dalam majlis. Jadi soalan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i ialah, sebagaimana saya kemukakan pada minggu lepas, masih ingat lagi, ada seorang lelaki mati meninggalkan 600 dirham. Jadi meninggalkan 600 dirham. 600 dirham. Baik, jadi soalannya ialah, 1 dirham dapat kepada saudara perempuannya. Jadi saudara perempuannya mendapat 1 dirham. Saudara perempuan dia, saudara perempuan dapat 1 dirham. Ini soalan Imam Syafi'i. Jadi minta tuan-tuan guru selesaikan masalah ini, bagaimana benda ini boleh dibahagikan yang tinggal 599 dirham lagi kepada kaum keluarga orang itu, supaya duit itu habis 600 dirham dan keluarganya dapat dengan saksamanya mengikut faraid tertentu. Okey, itu soalannya. Jadi tuan-tuan guru itu masing-masing tengok pada aku, tengok padamu, merah mata, menggaru kepala, tak boleh menjawabnya. Sampai ditambah masa pun tak boleh menjawabkan juga dengan betulnya. Oleh sebab itu, Harun Ar-Rasyid meminta Imam Syafi'i memberikan jawapan setelah Tok Guru tu mengaku tak boleh jawab. Jadi tak berdaya, tidak mampu untuk memalukan Imam Syafi'i. Jadi jawapannya ialah begini tuan-tuan, adik-adik. Jadi 600 dirham ni, 1 dirham dapat pada saudara perempuan. Baik. Kepada ibu dia, ibu orang itu, dia dapat 1/6 bahagian. Jadi 1/6 kali dengan 600, jadi dia dapat 100 dirham. Ibu dia dapat 100 dirham. 1/6 kali 600. Okey. Lepas tu isterinya, seorang isteri, satu isteri dapat 1/8 kali 600 dirham, dapat dia 75 dirham. Okey, 75 dirham, yang ni 1 dirham, yang ni 1 dirham. Okey. Selepas itu dia ada 2 orang anak perempuan. Ada 2 orang anak perempuan. 2 orang anak perempuan. Jadi anak perempuan ni mendapat 1/3 bahagian seorang. Jadi kalau 2 orang, 2/3 daripada 600. Jadi dapat 400 dirham. Dan dia ada 12 orang saudara lelaki. 12 orang saudara lelaki, tiap-tiap seorang dapat 2 dirham. Jadi kalau 12 orang dapat 24 dirham. Okey, itulah penyelesaian dia. Jadi kalau kita imbas, kalau dicampur balik, 24 campur 400 campur 75 campur 100 campur 1 dirham yang diberi kepada saudara perempuan, dapatlah balik 600 dirham. Ngam-ngam dapat 600 dirham. Itulah pembahagian yang sama, iaitu 24, 400, 475, 575, 599 dan 600 dirham. Inilah pembahagian yang dikemukakan atau disahkan oleh Imam Syafi'i yang bijaksana kepada tok-tok guru yang cuba nak menjatuhkan jealous pada kehebatannya. Jadi apabila selesai menjawab itu, Harun Ar-Rasyid Khalifah memuji Imam Ghazali, mengatakan bahawa Imam Syafi'i supaya dengan izin Allah, mintalah Tuhan bagikan kepada keluarga aku ini, kata Harun Ar-Rasyid, supaya menjadi orang keturunannya bijaksana seperti Imam Syafi'i juga. Dan dalam majlis yang terakhir, Harun Ar-Rasyid memberi hadiah kepada Imam Syafi'i
sebanyak 2,000 dirham. 2,000 dirham. Dia bagi hadiah pada Imam Syafi'i sebanyak 2,000 dirham, dan Imam Syafi'i menerima 2,000 dirham ni dan dia memberikan kepada pelayan istana dan pembantu-pembantu istana. Habis duit itu 2,000 dibelanjakan kepada diinfakkan kepada mereka itu semuanya. Baik, sebagai tambahan, Imam Syafi'i ini mengikut satu hadis mafhumnya, iaitu pernah Rasulullah bersabda mengatakan bahawa akan muncul seorang pemuda dari keturunan Quraisy, bahawa ilmu dia akan merata dunia ini. Itulah fahaman mafhum hadis daripada Nabi SAW. Jadi Ahmad bin Hanbal, iaitu salah seorang pada imam mujtahid ataupun imam mutlak, mujtahid mutlak, iaitu anak murid pada Imam Syafi'i, memikirkan tidak lain tidak bukan bahawa orang yang dimaksudkan dengan oleh Rasulullah itu ialah Imam Syafi'i sendiri, kerana ilmu dia seluruh dunia, mazhab dia orang timur sekarang ini. Dan mengikut intelek-intelek yang hebat dalam dunia, dia mengatakan bahawa kalau semua cendekiawan dalam dunia ini berkumpul ilmu zaman ini dan dibuat timbangan, dan timbangan satu lagi ilmu Imam Syafi'i, maka lebih berat lagi ilmu Imam Syafi'i itu daripada keseluruhan cendekiawan Islam dalam dunia ini. Dan kita pergi kepada soalan baru untuk bulan ini ataupun untuk minggu ini. Jadi soalan baru. Soalan baru ni untuk adik-adik cari jawapan dia dan kita kongsi pada minggu depan soalan baru ini. Ada dua soalan baru. Yang pertama, baik. Yang pertama, apakah sebabnya rata-rata orang dalam dunia ini suka makan daging kambing? Okey, suka makan daging kambing. Suka makan kambing lah, kambing. Okey, itu soalan yang pertama. Rata-rata orang dalam dunia ini suka makan daging kambing. Apakah sebabnya? Jadi adik beri jawapan secara terbuka, secara divergen. Jadi mengikut pandangan adik masing-masing, apakah sebabnya orang dalam dunia ini rata-rata suka makan kambing. Yang kedua, soalan ini ialah apakah yang dimaksudkan dengan makan rumput dan minum air hujan sahaja? Okey, soalan yang kedua, adik-adik cuba cari jawapan dia. Apakah yang dimaksudkan dengan makan rumput dan minum air hujan sahaja? Soalan yang pertama, apakah sebabnya rata-rata orang dalam dunia ini, khususnya orang Melayu kita, suka makan daging kambing? Yang kedua ialah satu frasa yang tak lengkap, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan makan rumput dan minum air hujan sahaja? Untuk adik-adik mencari jawapan dia dan kita kongsikan jawapan pada minggu depan, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe kepada TTH Cikgu ini, insya-Allah. Terima kasih, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.